ni kan, betul tak? Korang semua nampak kan poster hari ni, tengok tudung pun kedut, tak apalah, halal, okey? Korang semua nampak kan poster hari ni yang sepatutnya bukan kelas Kak Yus, tetapi menurut kita punya speaker, bukan speaker, menurut kita punya MC, speaker tidak dapat dihubungi. Kita tahu apa jadi dengan dia, so kita doa je lah yang baik-baik untuk dia, semoga Allah lindungi dia, apa je yang dia buat, semoga Allah berkati lah, okey? Jadi hari ni, Kak Yus selalu anggap apa saja ujian yang datang, maknanya ada rahmat yang akan datang. Rahmat tu maksud dia adalah pertolongan Tuhan yang datang. Jadi hari ni Kak Yus ibaratkan satu ujian juga sebab tiba-tiba speaker tak dapat dihubungi. You just imagine kalau kita nak buat event, tiba-tiba speaker tak ada, speaker tak dijumpai kan. Mungkin I don't know what happened to her. Okay, jadi ia satu ujian untuk Kak Yus, ujian untuk anda semua. Tapi alhamdulillah, di sebalik ujian pasti akan ada rahmat, pasti akan ada sesuatu yang baik. Simu Datin Grace selalu sebut, yang baik tak semesti baik, yang tak baik tak semestinya tak baik. Mungkin kita rasa satu benda tu tak baik, tapi benda tu yang sangat-sangat baik. Kita takkan tahu, betul tak? Setuju tak Kak Yus cakap? Okey, kalau setuju bagi love banyak-banyak. Kalau setuju bagi love banyak-banyak. Bang, tangan I hari ni tak ada cincin satu pun. Tolong ambil cincin satu. Dia tak boleh. Kena ada satu. Satu pun jadilah tak ada cincin ni. Rasa ringan je hidup ni. Sebab tak ada cincin satu. Okay, so hari ni. Okay, Kak Yus dapat idea. Alhamdulillah. Kak Yus mungkin dah pernah buat kelas ni pada tahun a few years back lah kan. Tapi hari ni, memandangkan hari ni kita nak buat sesuatu. Kita nak buat event yang berkaitan dengan rezeki, event yang berkaitan dengan jariah. So hari ni, Kak Yus nak cerita something yang sangat-sangat connected dengan kita, iaitu kita sebagai orang berniaga, yang penting kita berniaga adalah untuk apa? Kita berniaga adalah untuk mencari rezeki. Betul tak? Ada tak yang masuk forever just nak survey-survey, nak berkawan-kawan, nak enjoy-enjoy? Ada tak yang macam tu? Ada tak yang macam tu? Ataupun you masuk forever, memang nak cari duit. You masuk forever, memang nak cari rezeki. Rezeki, nak cari duit. Okay? Sebab kita nak cari duit ni, bagi Datuk saya kelas hari ni. Memang kita masuk dalam forever ni, kita nak cari rezeki. So rezeki ni, dia besar tau. Ramai orang fikir rezeki is only duit. Tapi rezeki ni kita boleh bahagi kepada 3. Pertama, of course, you punya duit. Second, rezeki dari segi masa. Betul tak? Okay? Yang ketiga, of course, rezeki daripada kesihatan yang baik. So, anyone yang datang forever, pasti salah satu akan ada 3. Ada 3 sebab kenapa dia masuk forever. Nak cari duit, nak cari lebih masa dan juga untuk dapat kesihatan yang baik. Dan ketiga-tiga ni satu rezeki yang sangat-sangat luar biasa. Tetapi rezeki ni juga kita boleh melaratkan dia sampai ke akhirat. Betul tak? Sebab dengan rezeki yang kita ada, contoh badan you yang sihat, you dapat beribadah, you boleh bangun, you boleh buat, you boleh sembahyang, you boleh solat dengan keadaan yang sangat optimum, dengan keadaan yang sangat baik. So, dengan kesihatan yang you ada tu, you dapat beribadah dengan baik, you akan dapat syurga. Betul tak? Dengan duit yang you ada, duit yang berkepok-kepok, berbillions. Siapa boleh teka? Berbillions. Duit berkepok-kepok, rezeki halal. Itu cara siapa tu? Siapa boleh teka? Cara siapa tu? Kak Yus tengah melakukan watak siapa tu? Berbillions, netizens. Kak Fidah. Apa Kak Fidah pula? Bukan. Azwan Ali. Berbillions. Okay? Alright. So, dengan duit yang banyak, yang berkepok-kepok tu, kita boleh buat apa? Sedekah. Macam apa yang you all buat sekarang? You all sedekah dari segi keuangan. Okay? Sedekah tenaga pun boleh juga. Dan dengan masa yang you ada, you boleh banyak buat aktiviti-aktiviti charity. Okay, so hari ni kita tak nak cerita panjang. Sebab Kak Yus pukul 12, Kak Yus kena buat penyerahan ni. Jadi, Kak Yus hari ni nak buat share. Kak Yus nak share slide. Okay, siapa yang excited dah tahu slide apa ni? Cepat. Cakap saya. Okay, tolong share slide, please. Tudung konyak. Okay. Kita nak share slide hari ni daripada demo, kita tukar benda lain. Sebab tadi saya aircon buka tak? Panas yang amat.
Okey, jap tunggu slide keluar. Tu nak jelas sana. Okey, nampak slide tak? Okey, you nampak slide tak? Nampak tak slide? Okey, kalau nampak slide, tolong tulis kat ruangan chat sayang-sayang semua. Okey, tulis nampak Kak Yus. Okey, so hari ni memang kelas tiba-tiba Kak Yus buat Jadi Kak Yus harap Kak Yus dapat sampaikan dengan yang terbaik ya. Okey, sebab speaker yang sepatutnya tak dapat hadir, Kak Yus tak dapat hubungi, orang tak dapat hubungi dia. Jadi Kak Yus dalam masa 5 minit, Kak Yus bersiap. Dalam masa 5 minit, Kak Yus tanya Abang Wan kita nak buat sharing apa. Kemudian kita orang terus relatekan dengan hari ni, aktiviti kita orang hari ni. Iaitu hari ni kita nak share tentang motivation. Okay? Sebab Kak Yus nak beritahu kita semua ni pandai dah pasal GEP, betul tak? You all semua pandai GEP, betul tak? You all semua pandai kan pasal demo produk. You all semua tahu semua tentang apa yang you all kena buat. You all tahu 5 langkah untuk berjaya. You all know that. Correct or not? Tapi apa yang kurang? Apa yang kurang adalah you punya semangat, motivasi. Betul tak? Setuju tak? Semua orang dah pandai itu ini tapi motivasi kurang. Jadi tak gunalah ilmu seguna mana pun. Tapi kalau dalaman your spiritual tidak kuat, you takkan ke mana-mana. Jadi hari ni Kak Yus nak share dengan anda semua apa yang kita maksudkan dengan 8 dan 5. Yang ni ada kod ni, kod. Okey, nampak tak? Hari ni mungkin ada ramai yang tak pernah dengar lagi kelas ni kan. Jadi Kak Yus kata, betul lah Kak Yus kata tadi, di sebalik ujian ada rahmat, betul tak? Di sebalik ujian ada rahmat, di mana hari ni patutnya korang belajar pasal demo produk, tiba-tiba speaker tak muncul. Jadi Allah gerakkan hati Kak Yus, bagi Kak Yus ilham. Okey Yus, cerita tentang 8 dan 5. Jadi hari ni kita akan cerita tentang 8 dan 5. Okey, so hari ni Kak Yus nak bagi tahu, okey, ramai orang bila dia masuk dalam dunia perniagaan, dia selalu pernah tak you jumpa dengan downline you, dia kata tak apalah, tak ada rezeki. Faham tak? Tak apalah, tak ada rezeki lagi. Bukan rezeki saya. You tahu tak? Ramai orang bila dia gagal dalam perniagaan, dia menganggap yang dia tidak ada rezeki. Bila dia dalam keadaan yang miskin, bila dia dalam keadaan yang susah, dia kata dia tak ada rezeki. You tahu tak sebenarnya Tuhan ni dia dah memberi kita 8 jenis pintu rezeki. You nampak tak? You all kena sedar sebenarnya rezeki ni dia masuk daripada pelbagai sudut tau. Kalau you dapat 1 pintu pun dah cukup buat you kaya sebenarnya. Apatah lagi kalau you dapat ke 8 pintu rezeki tu. You just imagine betapa kayanya you nanti. Okay, so yang ni kan Kak Yus nak bagi tahu, okay, yang ni setiap manusia telah dijanjikan, okay, telah dijanjikan rezeki yang memang dijamin. Faham tak? Maksudnya setiap manusia ni Tuhan dah bagi tahu yang setiap manusia bila dia hidup je memang dah ada rezeki untuk diri dia. Jadi kita tak perlu terlalu bimbang, okey? Kerana setiap daripada kita ada bahagian rezeki kita dalam dunia ni sejak daripada kita dilahirkan lagi. Faham tak? Okey. Kemudian rezeki yang kedua ni yang kita panggil rezeki kerana usaha. Rezeki kerana you kerja keras. Okey, Kak Yus nak bagi tahu rezeki yang dijamin ni memang dah spesifik dah. Okey, Tuhan dah bagi tahu okey berapa. Tetapi kalau you nak up lagi, okey, you nak up lagi, Tuhan dah memang dah tetapkan rezeki you berapa. Okey, contoh macam siapa ni? Okey, macam siapa Kak Yus saja nak sebut nama Kak Yati. Kak Yati datang kat dunia ni, lahir kat dunia. Memang dah ada spesifik dah rezeki Kak Yati. So, semua orang ada jumlah yang tersendiri. Tetapi, jumlah tu mungkin tak cukup. Jumlah tu memang orang kata hanya macam pemberian. Okay? Tapi kalau you nak tambah, you nak besarkan lagi, kita pergi ke pintu rezeki yang seterusnya. Iaitu pintu rezeki kerana you berusaha. Okay?
So you nampak tak? Dekat sini Kak Yus nak tanya you all semua. Usaha you boleh digandakan ke tidak? Kak Yus tanya pada you all semua. Usaha you boleh digandakan ataupun tidak? Cuba jawab kat ruangan chat. Usaha anda boleh digandakan ataupun tidak? Boleh digandakan. Betul Kak Faiza. Betul Asila. Okey, betul Cha. Okey. Usaha kita boleh digandakan. Dan dia punya logik dia adalah di sini tau. Semakin you berusaha, semakin tinggi you punya rezeki. Betul ataupun tidak? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Betul ataupun tidak? Semakin tinggi usaha you, semakin tinggilah rezeki you. Semakin kurang usaha you, semakin kuranglah rezeki you. Nampak tak logik di sini? Yang Kak Yus nak korang nampak yang, oh aku ni boleh ada duit banyak. Kalau aku menggunakan logik ini, iaitu semakin tinggi usaha, semakinlah tinggi rezeki you. Okay? Kak Yus harap you dapat satu jentikan hari ni. Pam, pam, pam. Okay? You boleh dapat rezeki yang besar. Bila you tengok orang kat dalam forever living. Macam Kak Pidah, Masya Allah dapat dalam 400,000 cek CBN. Ina dapat 560,000 cek CBN. Kak Yus dapat 94,000 cek CBN. Adakah, cuba you bayangkan, kita nak punya usaha adakah meningkat ataupun menurun? Usaha kita meningkat ataupun menurun? Kak Yus tanya. Sudah pastilah usaha itu meningkat, level up. Dia naik. That's why rezeki naik. So, konsep ini juga digunakan untuk you. Kalau hari ni you punya income 1,000, okay? Bulan depan, you kata, aku tak boleh. Aku nak income 5,000 bulan depan. Makanya apa yang kena buat adalah usaha. Alright? Usaha. Dan this usaha terbahagi pada dua. Faham? Ada orang, dia usaha cuma di dunia saja. Dia masuk kelas, dia pergi kelas, dia buat praktis apa semua. Tapi Kak Yus nak bagi tahu, you all kena guna enjin nombor 2. Enjin nombor 1, you usaha di dunia. Enjin nombor 2, you kena usaha dengan Tuhan you. Faham tak? Dia kena ada combination, these two combination. Okay, kalau you usaha dunia saja, you akan penat. Sebab you punya kudrat tu hanya terhad. Tapi semua orang faham, tak kisah agama apa pun. Korang tahu yang paling kaya dalam muka bumi ni adalah Tuhan, sebab Tuhan yang maha kaya. Jadi bila Tuhan maha kaya, you all kena bodek Tuhan tu, minta banyak-banyak dengan Tuhan. So macam Kak Yus bahagikan hidup Kak Yus kepada dua bahagian. Satu, Kak Yus bahagikan hidup Kak Yus waktu siang. Waktu siang Kak Yus betul-betul full swing dengan usaha Kak Yus. Kak Yus main FB. Usaha Kak Yus kelakar sikit. Usaha Kak Yus kalau korang dengar, seriously? Usaha Kak Yus apa? Main Facebook, main Instagram, main TikTok, main YouTube, main WhatsApp. Itu usaha Kak Yus. Okay? Tapi you nampak tak? Itu usaha yang Kak Yus kena buat, you all pun buat. Tapi kenapa ada setengah orang, dia punya rezeki tu macam lain macam? Sebab dia ganda kat usaha tu. Dia main FB sehabis baik. Dia main IG sehabis baik. Orang buat status satu kali. Dia buat status 5-6 kali status satu hari. Kadang-kadang 5 minit sekali. Nampak tak usaha dia? Tapi kalau you gabungkan dengan usaha sebelah malam. Usaha sebelah malam tu yang paling powerful. Actually siang hari, you hanya usaha 10% only. But di malam hari, if you put 90% di malam hari bersama dengan Tuhan you, regardless you agama apa pun, I'm telling you, you tengoklah rezeki you sangat besar. Okay? Dapat sesuatu kat sini. Sayang-sayang semua, dapat sesuatu hari ni. Kalau dapat sesuatu, bagi satu. Kak Yus nak tengok orang ni. Dapat satu, bagi satu. Alright. Kemudian, rezeki seterusnya. So, you all kan dah yakin kan? You dah ada 2 rezeki dah. Satu rezeki yang memang Tuhan dah bagi kat you, yang memang sah untuk you, tak ada orang lain yang boleh ambil rezeki you. Okay, iaitu rezeki yang telah dijamin. Nombor 2 adalah rezeki sebab you usaha. 2 pintu rezeki you dah ada. Kalau you combine these two, I'm telling you, korang dah menang besar dah. Okay? Kemudian rezeki nombor 3 adalah bersyukur. Percaya tak? Tuhan ni, dia kata kalau you bersyukur, dia bagi lebih lagi. Kak Yus pernah ada pengalaman. Kak Yus tak nak cakap pasal orang lain.
Okey, tapi Kak Yus nak cakap pasal diri Kak Yus sendiri. Okey, dulu pernah satu ketika, bukan dalam forever, Kak Yus dapat, Kak Yus berniaga dapat RM300. Masa tu Kak Yus tak nampak konsep bersyukur ni boleh bagi lebih. Dan Kak Yus tak nampak betapa jahatnya orang yang tak reti bersyukur. Bila Kak Yus dapat income 300 tu, Kak Yus ada rasa macam, lah 300 je. Faham tak? Kita manusia kan? Korang nampak Kak Yus pun ada kesilapan, zaman-zaman kesilapan Kak Yus. Jadi Kak Yus tak nak korang buat kesilapan yang sama. Bulan sebelum tu Kak Yus dapat dalam 1,000. Bulan seterusnya Kak Yus dapat 300. So pada waktu itu Kak Yus ada terdetik, lah 300 je ke? Aduh, bulan lepas aku dapat 1,000, bulan ni aku dapat 300 je. You tahu tak apa jadi selepas tu? Bulan seterusnya, lingkup bisnes. Lingkup terus. 300 pun tak dapat. Nampak tak? Kita sepatutnya, berapa yang Tuhan bagi tu, kita kena first, ya Allah, aku bersyukur aku dapat 300. Tapi ya Allah, aku ni perlukan 1,000. Bulan depan kau bagi aku 1,000 ya Allah. Nampak tak? Ada tak perbezaan ayat di situ? Kaya nak tanya you all, ada tak perbezaan ayat di situ? Okay? Syafina, Hinonsi, ada tak perbezaan dekat situ? Ada kan? Ada setengah orang, dia salah guna konsep bersyukur. Okay, tadi yang first tadi adalah orang yang langsung tak bersyukur. Langsung tak bersyukur, you jangan main-main. Mula-mula you dapat 1,000, kemudian you dapat 300, you tak bersyukur dapat 300, Tuhan hilangkan 300 you. Barulah pada waktu tu you kata, ya Allah 300 aku tu. Nampak tak kat situ? Itu konsep yang pertama. Orang yang tak bersyukur langsung, pasti Tuhan tarik balik. Masa tu barulah you akan menghargai setiap sen yang you dapat. Selama ni dapat 1,000, 2,000, 3,000. Bila jatuh sikit pun you dah tersentak. Tuhan tarik, jaga. Tuhan anytime boleh ambil balik. Tapi konsep kesyukuran ni, ada satu konsep. Di mana, okay, Tuhan dah bagi tahu dah. Kita ni kena bersyukur. Okay? Tuhan dah ajar dah. Kalau apa Tuhan bagi, you kena bersyukur. Banyak ke sikit ke kena bersyukur. Okay? Yang ni orang ambil. This first part, ramai orang ambil. Okay? Tuhan bagi sikit. Alhamdulillah. Tuhan bagi lagi sikit. Tak apalah rezeki ni. Ulat dalam cacing dalam batu pun boleh hidup. Nampak tak? Dia cuma ambil bahagian yang bersyukur dengan apa adanya. Tapi dia tidak ambil konsep nombor 2, iaitu Tuhan ni dia mengajar kita doa untuk tambah rezeki. Tuhan ada bagi amalan-amalan untuk tambah rezeki. Nampak tak? Tuhan nak kita kaya sebenarnya. Betul tak? Setuju tak Kak Yus cakap? Tuhan nak kita kaya. Tapi manusia ni dia cuma ambil bahagian yang pertama, iaitu bersyukur je lah berapa pun dapat. Tapi dia lupa yang Tuhan ada kata, you kena usaha. That's why Tuhan bagi ayat untuk murah rezeki. Amalan untuk murah rezeki. Itu maksudnya apa? Nampak tak? Itu maksudnya apa? Tuhan nak suruh you jadi kaya, berusaha. Bukan bersyukur dengan biar hidup miskin melarat. Tak mau. Umat Islam kena jadi orang kaya. Tapi bukan Islam saja. Yang Kristian, yang Hindu, yang Buddha, semua kena jadi kaya. You nampak tak? Ada. Kenal tak Uncle Kentang? Uncle Kentang. Okay? Dia Chinese. Dia tolong orang Islam. Dia nampak ada orang Islam susah. Dia tolong. Nampak tak Abid Liu? Dia Islam. Dia nampak Kristian susah. Dia tolong. Jadi ada ke kata, orang Islam je kena kaya? Tidak. Semua, tak kisah agama apa pun, you all mesti kaya. Sebab kita kat dunia ni, kita perlukan each other. Faham tak? Okay, so you kena faham konsep bersyukur ni. Jangan cuma ambil yang first part, second part you tak ambil. So kalau let's say, bulan ni, CC you target untuk 100 CC, tapi you dapat 75 CC. And you tak happy. You rasa marah, you rasa very frustrated, you rasa sangat kecewa. Perasaan terlalu kecewa adalah petanda orang yang tak bersyukur. Jaga-jaga dengan apa terdetik hati korang tu. Jaga-jaga. Bila kau cakap satu, Allah dapat 75 cc je, tengoklah bulan depan.
Silap-silap 60 cc je kau dapat. Tapi korang kena biasakan. Ya Allah, Alhamdulillah aku dapat 75 cc ni. Tapi ya Allah, aku nak dapat 100. Bulan depan kau turunlah aku dapat 100. Okey, nampak tak? Dia punya alunan ayat tu cantik sikit kan? Okey, seterusnya. Ni rezeki yang tidak terduga. Rezeki yang tak terjangka-jangka. Rezeki yang tiba-tiba. Pada Kak Yus, rezeki tak terduga pada Kak Yus adalah apa tau? Rezeki Kak Yus jumpa Forever Living. Inilah rezeki yang tak pernah Kak Yus duga dalam kehidupan Kak Yus. Kak Yus akan dapat rezeki di Forever Living. Mula-mula bulan pertama Kak Yus di Forever Kak dapat RM140. RM140. Bulan kedua dapat dalam RM1,800. Bulan ketiga dapat RM8,000. Bulan keempat dapat RM15,000 settle F2D. Bulan kelima RM20,000. Lepas tu terus pam naik sehinggalah sekarang. Masya Allah. Ini kita namakan rezeki yang tak terduga. Rezeki tak terduga ni sebenarnya datang dari mana tau? Datang daripada hubungan you dengan Tuhan. Malam hari. Datang daripada doa-doa keramat hidup you. You buat baik pada mak ayah, you buat baik pada anak yatim, you buat baik pada orang susah. Diorang ni mendoakan you. Doa mereka ni sangat-sangat didengari. You buat baik pada suami, you buat baik pada anak-anak, you buat baik pada jiran, you buat baik pada orang. Orang baik sentiasa dapat rezeki tak terduga. Jadi you all semua dapat tak rezeki tak terduga sekarang? Kak Yus tanya you all. You all dapat tak rezeki tak terduga sekarang? Korang semua pun macam Kak Yus, korang pun dapat rezeki yang tak terduga kerana korang sendiri pun berada dalam Forever Living. You tengok Jackie, PCM Jackie. Dia cakap sekolah tak pandai. Cakap bahasa Melayu pun tak pandai. Betul tak? Dia kata dengan dia punya sijil dia tak boleh akan dapat jadi orang kaya pun tak boleh. Tapi you tengok hubungan dia dengan mak ayah dia. Sampai sekarang Jackie dia masih lagi jaga mak dia. Kita orang pergi Kuantan hari tu, okey? Kita pergi petang, event malam, lepas habis event, Jackie terus nak balik KL daripada Kuantan. Kak Yus tanya kenapa? Oh, I tak boleh tunggu lama Yus, I kena balik sebab nanti mama I tinggal seorang. You just imagine. Nampak tak? Keramat hidup you boleh membuatkan you dapat rezeki yang tidak terduga. So you all ada tak keramat hidup? You all ada kenal tak orang susah? You all ada tak pasangan hidup? Jadi orang-orang macam ni yang you kena berbuat baik pada dorang, and I'm telling you, rezeki you akan tak terduga. Tapi kalau untuk Muslim, tolong bangun tahajud. Sebab tahajud tu dia ibarat rezeki tu datang mencurah-curah, tak henti-henti. Okay? Alright. Kemudian, rezeki kerana you minta ampun. Kalau dalam Islam, ini istighfar. Istighfar maksud you minta ampun. Seek for forgiveness. Okay. You tahu yang bagi rezeki siapa? Tuhan, betul tak? Tuhan yang bagi rezeki. Jadi kita ni setiap hari ada je buat salah. So bila you jadi seorang yang sentiasa minta maaf, jadi adakah Tuhan tu akan suka dengan you ataupun tidak? Jawab Kak Yus. Kalau you selalu minta maaf dekat Tuhan, contohnya, you bekerja dan you selalu minta maaf dekat bos you. Minta maaf kalau ada saya salah silap. You rasa you punya bos tu, majikan tu pasti akan suka you kan? Jadi that's why kita nak kena buat benda sama. Sebab kita orang berniaga, kita punya majikan adalah Tuhan. Bukannya orang. Betul tak? Majikan kita Tuhan, jadi you kena always seek for forgiveness. Minta maaf, minta maaf, minta maaf. Sebab kalau orang minta maaf tu, Tuhan akan bagi dia rezeki sebanyak-banyak-banyaknya. Ini you kena buat. Okay, ini dah pintu rezeki yang keberapa dah ni? Banyak tak? Okay, yang seterusnya, siapa belum kahwin? Bagi tahu Kak Yu, siapa yang belum kahwin? Siapa yang belum kahwin lagi? Aca bagi tahu, siapa belum kahwin? Sofia ada sebelah Kak Yu sini, saya. Nampak tak? Ali belum kahwin. Zuraidah disebut Lee. Sofia, Gabrin. Korang, kalau korang nak bertambah kaya, kahwin cepat. Korang dengar betul-betul ni. Siapa yang tak kahwin, dia pintu rezeki kerana dia berkahwin tak ada tau. Nampak tak? Korang kalau yang belum kahwin, sila kahwin. Sebab Tuhan dah janjikan. Siapa yang berkahwin, ada rezeki dia.
Excited tak? Kena kahwin. Okay, kena kahwin. Okay, Ray Kimara dah kahwin. Betul. Sebab bila you kahwin kan, you dah menambah orang dalam hidup you. Okay, you sebagai seorang isteri ataupun suami, you ada pasangan you. You tahu tak, pasangan you ni pun ada 8 pintu rezeki. And you ada 3 orang anak. Dan you tahu tak, anak you tiga-tiga tu masing-masing ada 8 pintu rezeki. And just imagine, keluarga you ada 5 orang, 8 pintu rezeki kali dengan 5, maknanya 40 pintu rezeki you ada. Logik tak apa Kak Yus cakap sekarang? Kalau logik, tulis logik sekarang. Kalau logik, bagi tahu logik. Yes, very the logic. Nampak tak? You kahwin, kalau you berdua belum ada anak, ada rezeki suami, ada rezeki isteri. So, 16 pintu rezeki dah terbuka. Lepas tu dapat anak seorang, campur lagi 18. Dah berapa? 24 pintu rezeki. So, you all nampak tak? Tapi korang janganlah buat anak banyak-banyak. Kan buat banyak-banyak korang. Keluar pula dalam Facebook, dalam surat khabar. Pasangan, kahwin 4, anak 28. Duduk pula dalam flat satu rumah. Semua anak tak sekolah. Korang jangan nak buat kerja macam itu. Itu menganiaya. Kan? Tahu kan tengah viral tu kan? 28 anak dia. Kalau kali dengan 8 pintu rezeki macam mana? Tapi kenapa dia tak dapat? Kerana dia tertutup pintu rezeki kerana usaha. Mungkin macam tu. Faham tak? Rezeki daripada pintu you berusaha tu yang main peranan yang penting tau. Okay? Jadikan 80 pintu rezeki Fiona. Berapa anak engkau Fiona? Pandai. Lee, you tambah satu lagi dulu. Okay? Okay, satu lagi. Nampak tak? Ini berkaitan. Rezeki kerana ada anak. Okay? Ramai orang, okay? Dia takut, alamak, nak ada anak seorang macam mana, komitmen, sekolah, apa semua. You yakin anak tu sendiri ada 8 pintu rezeki. Dan anak tu dah tentu-tentu ada rezeki yang dah dijamin oleh Tuhan. So, jangan takut, okay? Faham? Alright, so, rezeki kerana bersedekah. Like today, Yayasan Rich Jariah. Kita bersedekah hari ni. I'm telling you, Kak Is bagi tahu you all, kalau you nak kaya, you kena lagi banyak sedekah. Sebab bila you sedekah tu, sebenarnya you bukan tolong orang miskin. You bukan tolong orang. You bukan tolong dunia. But you are helping yourself. Bila you sedekah, you are not helping yourself in this world. But you tolong diri you di akhirat juga. Sebab orang yang bersedekah ni dekat akhirat, dialah orang yang paling kaya raya. You must remember, hidup kita kat sini, kat dunia ni, sikit je, pendek je. Kalau kita hidup 70 tahun, meaning that you only live in this world for 70 years only. But dekat dunia sana, dekat akhirat, you live forever. So, tak boleh kata, oh dekat dunia ni tak payahlah miskin pun tak apa. No. Kat dunia kena kaya, kat akhirat pun kena kaya. Baru power. Okay? Nampak tak kat situ? Okay. Lepas tu, sekarang ni, yang ni part yang ramai orang suka. Ramai orang suka tentang magnet. Okay. Hari ni, Kak Yus akan cakap pasal magnet. Sebab kita berniaga ni, of course kita nak dapat sesuatu yang kita panggil benda tertarik pada kita. Betul tak? Customer tertarik dengan you, duit tertarik pada you, property tertarik pada you, orang hebat-hebat tertarik pada you, orang yang bawah-bawah pun tertarik pada you. You nak tak jadi sumber magnet? Nak tak jadi sumber magnet? Suka tak jadi sumber magnet? Okay? Nak tak jadi sumber magnet? Kak Yus tanya. Okay. So hari ni, Kak Yus akan share dengan you all, okay? Hari ni, bagaimana kita nak menarik dan mendekatkan impian kita. Because I'm really sure, each one of you, you ada impian, you ada impian tersendiri. Tapi you nampak impian tu macam jauh sangat. Betul tak? You rasa jauh sangat. Tapi sekarang ni, Kak Yus akan share dengan you all semua, apa yang boleh dekatkan, yang boleh tarik you punya impian. Okay? So, semua orang memang ada impian. Okay? Alright. So, Kak Yus nak bagi tahu yang setiap manusia ni, Tuhan dah memang bagi dia rezeki dekat dalam dunia ni. Walaupun sebiji butir nasi pun dah memang tentu ada rezeki untuk dia. Dan rezeki ni pasti akan ada. Sehinggalah pada saat kita nak mati, malaikat maut ni yang cabut nyawa kita ni, dia takkan simply tarik nyawa kita tau. Dia akan buat checking dulu.
Dia akan buat checking di seluruh pelosok dunia, timur, barat, utara, selatan. Okey? Dia akan check sama ada di mana-mana pelosok dunia ni ada tak sebutir nasi rezeki you. Tapi kalaulah dah memang confirm dalam seluruh pelosok dunia ni tak ada rezeki you, barulah nyawa you ditarik. So kalau orang ni yang selalu kata, oh tak ada rezeki, tak ada rezeki. Sepatutnya kita hidup dah mati dah. Ini adalah satu hadis tau. Okey? Ini adalah satu hadis di mana orang yang tak ada rezeki tu bermaksud dia memang dah menunggu masa malaikat maut tarik nyawa dia. Nampak tak? Okey, logik tak kat sini? So Kak Yus nak korang faham benda ni. Kena pasakkan dalam pemikiran korang, you sebagai orang berniaga, okey, tak boleh kata you tak ada rezeki. Walaupun sebutir nasi pasti akan ada rezeki. Tu ada bunyi-bunyi pula. Anak siapa, Nek? Anak siapa, Nek? Okey, sekejap. Kak Yus mute kejap. Okey. Alright. So, sekarang ni, ya Allah, dia berbunyi lagi. Dia bergendang lagi. Okey, kita mute lagi sekali. Okey. So, bila Tuhan dah kata bagi you kehidupan, meaning that pasti you akan ada rezeki. So, ada 5 benda Kak Yus nak share dengan you all hari ni adalah dengan, tadi kita dah share 8 kan? Sebab hari ni kelas kita berkaitan dengan 8 dan 5. So, kita dah habis bahagian 8, betul tak? So, now kita akan pergi dekat bahagian 5. 5 tu apa? Nampak tak ejaan dia? M-A-G-N-E-T. 5 huruf. M 1 huruf, A, G, dah 3 huruf. N-E-T. Ada 5 huruf ni yang korang kena faham yang boleh membantu korang untuk mendekatkan dan menarik segala apa yang impian korang. Okay, so kita ready tak nak pergi? Ready tak nak pergi dekat M yang pertama? Ready tak? Kalau ready, tulis ready. Alright. Okay, good. Herlina. Gabriel, Surene, Najiha, Azni, Nadia, Pika, Sofia. Pak laju lah pula korang. Tak terkejam. Very the fast and furious you all kan. Okay, so kita pergi M yang pertama. Cuan-cuan dan puan-puan. Oh, M. Okay, M yang pertama ni, bila you ada impian, bila you nak tarik impian, you nak dekatkan impian tu. Impian ni bukan sekadar you cakap saja. Tetapi dia perlu ada M yang pertama iaitu matlamat. Okey, matlamat ni kalau saya beritahu 80% daripada kejayaan lebih mudah dalam apa saja bidang yang you buat, tak kisahlah dunia ke akhirat ke, kau berniaga ke apa ke, tapi dia 80% ni akan lagi mudah kalau you mempunyai matlamat. Maknanya you ada hala tuju. So sekarang ni apa yang you kena buat adalah you perlu, contoh, you dalam forever. You kena ada matlamat yang sangat jelas apa yang you nak capai dalam forever living itself. Okay? Ramai orang bila dia masuk forever, kita tanya, apa matlamat you? You masuk forever untuk apa? Saya masuk forever untuk membantu orang ramai. Saya masuk forever adalah untuk bebas masa. Saya masuk forever adalah, nampak tak? Sangat-sangat tak spesifik. Jadi Kak Yus nak sarankan kepada anda semua bermulai hari ini. Korang hari ini kejap lagi lepas habis kelas Kak Yus, korang ambil kertas, ambil pen, korang kena duduk dan mula fikir dan mula setkan apa matlamat you dalam perniagaan ini secara spesifik tu. Okey, sebab kita ni perlu ada matlamat. Matlamat ni sangat penting yang akan menentukan ke mana hala tuju you dalam perniagaan ini. Jadi Kak Yus nak beritahu, ramai orang dia buat kesilapan dengan apa tau? Dia bagi jawapan yang tak spesifik. Contoh, nak bebas masa, bebas kewangan, nak income 5,000, 10,000. Itu bukan jawapan dia. Hari ni Kak Yus share dengan you all, kita kat Forever, kita dah tunjuk dah matlamat you. Kak semua ada buku Smile tak? Semua orang ada buku Smile tak? Ada tak lagi orang yang tak ada buku Smile? Semua ada buku Smile. Okey. Matlamat dekat Forever, korang cari dekat buku Smile tu, pergi dekat bahagian insentif. Nampak tak? Insentif. Mula-mula dia ada gambar 5cc. Lepas 5cc apa benda? Siapa ada buku Smile? Mula-mula kita share, kita nak dapat 5cc. Lepas 5cc apa?
Lepas 5cc apa? Matlamat yang pertama adalah 5cc. Kemudian apa? Mana pergi kat ruangan cek? Semua lari cari buku smile ke? Sofia, pergi lari cari buku smile sekarang. Pergi. Cepat buku smile. Mana buku smile? Nah, betul-betul. Sofia pun berlari masuk bilik. Nampak sangat. Mana kau punya hala tuju, you Sofia? Okay, good. Ada banyak jawapan. Okay. Mula-mula semua nak capai 5cc. Okay, after that 25cc. Okay, after 25cc, apa you nak capai lagi? You nak capai apa? Gear 1 tak mau gear. Buku smile bawa. Zona dah cehak. Tak bawa. Tiba-tiba dia jeling kat aku, kau tahu tak? Ini kejut. Tak baik abang kebakaran. Tengok, ada yang jawab salah. Yes, F2D. Ya Allah, dia punya buku macam belacan. Okay. Korang nak tahu kat mana korang nak check ni? Ni Kak Yu saja orang-orang baru. Dan orang-orang lama sekali. Orang-orang lama, korang kena, bila nak bagi matlamat kat downline, biarlah dia tulis panjang berjeda pun. Lepas tu kau kata, yang sebenarnya ini matlamat you. Okay? Lepas 25cc, F2D. Lepas F2D apa? Fight for local trip. Lepas local trip, fight for Eagle Manager. Lepas Eagle Manager, fight for Global Rally. Lepas Global Rally, fight for CBM. Okay. Korang dengar ni elok-elok. Aku bukan, dah aku kau dah Kak Yu memang ganas hardcore sikit walaupun mak keleping hari ni. Kak Yu nak bagi tahu, korang dengar elok-elok. Matlamat adalah benda yang tak pernah korang capai. Dengar elok-elok. Matlamat adalah benda yang tak pernah korang capai. Jadi kalau korang ni dah memang capai 5cc, 5cc ini bukan jatuh kepada korang punya matlamat. Tapi 5cc ni dah jatuh kepada bahagian kewajipan. Okay, dengar betul-betul. So, kalau korang dah manager, dah supervisor lah, supervisor. Kalau korang dah supervisor, tiba-tiba kata, matlamat saya adalah untuk settle 5cc setiap bulan. Aku cakap, kau dah salah hara tuju. Because your matlamat bukannya benda yang dah memang korang capai. Ingat betul-betul. Matlamat adalah benda yang kita tak pernah capai. Okay? Bila benda yang you dah capai, dia dah jadi wajib. Okay, so bila you dah pernah capai 5cc, meaning that your next matlamat adalah you punya 25cc. Faham? Jadi kalau you dah pernah capai 25cc, matlamat you bukan lagi 25cc. Sebab 25cc dan 5cc dah jadi wajib. Dah jadi wajib, dah boleh potong dah. Wajib. Sebelah mata pun boleh buat lah. So matlamat you seterusnya adalah you kejar F2D. So F2D ni dia bahagi kepada 3. 50cc, 100cc, 150cc. Okay? Jadi kalau you dah pernah buat 25cc, your next aim adalah 50cc. Bukannya you duduk dekat 25cc tu forever. Tak boleh macam tu. Dan korang jangan pula ke belakang. Maksudnya korang dah capai sesuatu, kemudian korang asyik ingat, aku kena settle yang belakang tu. Padahal yang belakang tu korang dah boleh buat. Ini orang kata matlamat. Okay? Kak Yu sangat sedih kalau ada manager. Manager buat 25cc. Manager yang dah F2D. You nampak tak? Orang buat F2D, dia dah sampai level 150cc tau. Itu level 1. Level 2, 225cc. Level 3, 300cc. Kalau you dah capai F2D, level 1, so matlamat you seterusnya adalah 225cc. Bukannya you patah balik pergi 25cc. Dah kenapa? Kak Yus tahu ada manager dapat 25cc. Ada manager dapat 49cc. I know that. Sebab you dah salah hala tuju. You dah salah setkan matlamat. Okay? Kak Yus bagi hentak sikit sekarang ni. Boleh? Kak Yus bagi hentak sikit. Hentak ni bukan marah. Hentak ni bukan detektor. Kalau korang pergilah mana-mana talk, speaker kat luar, diorang pun kasi hantam. Dah lah bayar kena hantam pula. Yang ni korang dapat free. So tak apalah aku nak hantam korang. Betul tak? Tolong.
Yang mana manager tolong matlamat you bukan lagi nak settle 25cc. Matlamat you adalah kalau dia dapat level 1, pergi level 2. 225. So bila you ada matlamat, 80% kejayaan lebih mudah kalau you ada matlamat. Tapi you asyik duk pandang 5cc, 25cc. Oh, tak jadi. Okay? Sebab Kak Yus nak korang capai impian korang. Sebab kita dah kata, M yang pertama ni adalah untuk membantu korang dekatkan dengan korang punya impian. Okay? Dan jangan pula bagi tahu Kak Yus, kita punya matlamat hidup di dunia ni adalah kita nak tuju akhirat. Itu tak payah cakap. Itu definite. Itu dah memang sah. Memang semua orang tahu hala tuju kita adalah akhirat. Sekarang kita cakap hala tuju dalam perniagaan. Oh, tak pasal-pasal orang dalam rumah ni semua dengar aku punya talk. Okay? So, dalam hidup ni Tuhan dia dah bagi dah hidupkan kita kerana Tuhan hidupkan kita kat dunia ni sebab dia nak tengok siapa antara kita manusia ni orang yang terbaik. Okay? Jadi formula untuk kita hidup dan jadi orang yang terbaik adalah you kena ada matlamat. Sebab orang yang tak capai ni adalah orang yang langsung tak ada matlamat. Okay, so ada orang pergi kerja pagi, balik tengah hari, tak ada matlamat. Maksudnya dapat 500, 100, 1200, 1800 bulan. Pergi kerja, balik. Pergi kerja, balik. Sama juga dengan bisnes. Dalam bisnes, dia buat bisnes, dia tak ada matlamat. 5cc, 5cc, 5cc. Dia tak ada nak cabar diri, pergi 25, pergi 50, pergi level 2, pergi level 3, pergi GLT. Nampak tak? Okay, so matlamat ni yang kita nak capai adalah bila kita ada matlamat, kita akan designkan result yang kita nak capai. Bila you ada matlamat, baru you boleh design apa result yang you nak capai. Kalau you tak ada matlamat, okay, you tak ada design tau. You tak dapat mencorakkan apa yang you nak capai. Okay, so itu matlamat ni penting. Okay, contohnya, okay. Kak Yus nak ajar korang, nampak tak muka aku sekarang? Okay, sekarang ni ada tak gambar dia? Ada gambar, bagus. Okay, siapa pernah tengok gambar ni? Rich Academy mungkin ramai yang dah pernah tengok, tapi orang baru mungkin tak pernah tengok. Siapa pernah tengok gambar ni? Okay, Charita pernah tengok. Siapa lagi? Kak Yus pernah buat ni. Hari ni kita buat revision. Okay, takkan Charles seorang je. Rich Academy memang sah tengok dah. Belum pernah, tak pernah. Oh, orang baru Rich tak pernah. Tak apa, Kak Faiza. Okay, so Kak Isa bagi tahu, okay, dalam hidup kita ni, kita kena ada matlamat. So, ini adalah tempoh perjalanan hidup kita. Okay, you nampak kat sini, ini adalah usia kita. Jadi, manusia ni, kalau kita tengok, kebanyakan manusia, dia hidup sampai umur 70 tahun. Kebiasaannya. Betul tak? Kalau lebih, Alhamdulillah. Dan mungkin kurang. So, kita estimate, perjalanan hidup manusia ni, dia hidup selama 70 tahun. Jadi, okay. Nampak betul-betul Okay, yang belum pernah, tak apa. Yang belum pernah, tolong concentrate. Yang dah pernah dengar, tolong buat benda ni pada downline you. Okay, so kalau ikut kebiasaan, manusia ni hidup sampai 70 tahun. So, yang ni yang kita panggil, the point is, kita ni anytime boleh dipanggil oleh Tuhan. Okay, itu hak Tuhan. Dia nak panggil kita bila. So, apa yang saya nak ceritakan sekarang ni, for example, umur saya sekarang ni adalah 35 tahun. Jadi, saya dekat sini. Okay, kalau diikutkan logik akal, okay, tapi kita faham kuasa Tuhan. Kalau kita tengok logik akal, umur saya 35 tahun, kalaulah Tuhan bagi saya hidup sampai 70 tahun, okay, kita tengok. 70 tahun, 70 tolak 35 bermakna saya ada balance lagi 35 tahun sahaja lagi untuk hidup dekat dunia ni. Nampak tak? Jadi you all nampak berapa tahun yang balance itu sebenarnya actually masa yang sangat-sangat singkat. Jadi korang kena tahu dalam tempoh 35 tahun yang balance yang korang ada dalam hidup korang. For example, kalau sekarang ni umur you 50 tahun. Balance yang ada dalam hidup you ni, apa yang you nak buat? So benda ni sangat penting tau untuk you tahu apakah matlamat yang you nak capai. Seandainya you hidup hari ni, you boleh design lagi beberapa puluh tahun yang you nak hidup tu, apa yang you nak designkan kehidupan you. Okay? Ni sangat penting tau. Okay, contoh kalau macam Kak Yus. Kak Yus hidup Kak Yus ada 35 tahun lagi.
Jadi 35 tahun yang bakal tinggal ni, okey, yang balance hidup ni, apa Kak Yus nak? Adakah pada usia 40 tahun Kak Yus masih tak ada rumah sendiri? Adakah di usia 50 tahun Kak Yus masih struggle cari duit jual makanan tepi jalan? Adakah pada usia 60 tahun ni Kak Yus di tahap meminta-minta, minta duit pada anak, kalau anak tak bagi duit aku tak ada makan? Nampak tak? So kita sebenarnya kena tengok timeline kita ni, balance hidup kita ni, apa yang you nak designkan corak kehidupan you. Okay? Memang of course you nak capai hidup kejayaan dunia dan akhirat. Tapi you tengok dekat dunia tu apa yang you nak capai. Okay? So balance ni sangat penting. Sama juga kalau you dalam forever living. You kena ada timeline you dalam forever. Masa Kak Yus masuk forever, Kak Yus ada timeline dah. Tahun pertama, apa nak design? Tahun kedua, apa nak design? Tahun ketiga, memang Kak Yus aim GLT Sapphire Manager. Nampak tak? Bila kita dah ada matlamat, you akan capai. 80% akan capai. Tapi kalau you tak ada matlamat, that's why dia jadi membazir masa. That's the problem. Nampak tak? Betul tak? So you all, Kak Yus nak, korang nampakkan benda ni, apa yang korang nak design hidup korang. Tapi fokus. Selain daripada dalam forever, fokus dalam kehidupan korang. Kak Yus dah bagi tahu dekat Abang Wan. You umur 40 tahun, you tak payah kerja dah. You umur 40 tahun, you dah ada rumah sendiri. You dah ada kereta sendiri. And Alhamdulillah, Abang Wan tahun ni 40 tahun dan dia tak bekerja dah. Dah bebas masa, bebas kewangan. Pagi-pagi pakai kereta main kucing, main anak. Kak Yus nak macam tu. That's why it's really important for you untuk tahu dalam umur 40 tahun, 50 tahun, apa yang you nak buat. Okay, seterusnya. M yang seterusnya adalah misi. Misi ni bukan nurse tau. Ini bukan misi nurse. Misi ni adalah mission. Okay, hidup ada setengah orang, hidup kita ni bukannya mission untuk pergi kerja, balik kerja. Betul Kak Zul? Dia dulu pergi kerja, balik kerja, pergi kerja, balik kerja. Betul tak? So kita punya hidup ni bukan sekadar hanya untuk pergi kerja, balik kerja. Mesti ada benda yang lagi besar yang you kena buat dalam kehidupan you. Okay? So, you ambil gambar I lah. Wah, susah dalam rumah ni ada paparazzi. 3-4 orang ada paparazzi dalam rumah ni. Korang pergi dah susun. Semua dah tahu. Kenapa korang? Razwan mana Razwan? Oh, Miss Zati. Okay, tunggu Razwan. Okay. Dekat rumah Kak Yus ni ada ramai ni. Jutawan-jutawan dalam rumah ni. Okay. Bukan misi nurse Okay. So Kak Yus nak bagi tahu ya, dalam hidup kita ni, pasti ada satu benda yang lebih besar kita nak buat. Bukan sekadar pergi kerja, balik kerja, ambil anak, apa semua bukan. Okay. Jadi Kak Yus nak bagi tahu yang manusia yang terbaik adalah manusia yang bermanfaat pada orang lain. Di usia yang you ada ni sebenarnya, you bukan saja bekerja, balik kerja, tapi you boleh besarkan lagi dengan cara apa? You buat charity, you tolong orang, you buat impian orang tercapai. Nampak tak? Benda-benda tu semua adalah misi kita dalam kehidupan kita. Macam Kak Yus dalam Forever, mission Kak Yus nak buatkan orang dapat income 5 angka every month. Kalau Kak Yus kerja nurse dulu, bukan kata kerja nurse tak bagus. Tapi kerja nurse adalah Kak Yus kerja, balik kerja, tolong orang sakit. That's it only. Tapi kalau Kak Yus buat Forever Living ni, Kak Yus punya mission tu lagi besar. Okay? So, kita mesti ada mission. Apa erti hidup kita sebenarnya? Mission ni. Okay? So, Kak Yus nak bagi tahu Profesor, dia tak ada bisi sangat tau. Okay? Profesor Muhaya, dia dah sebut tau. Kak Yus akan pegang ayat ni sampai bila-bila. Profesor Muhaya ada cakap, kenapa hidup kita tak bahagia? Hidup kita tidak bahagia kerana, tidak gembira kerana kita tak cukup gembirakan orang lain. Dalam Forever Living ni, kalau you rasa you tak happy, kalau you rasa tak bahagia, pergi cari orang, pergi gembirakan orang. Dengan cara apa? Dengan cara you buat income dia besar. You buat dia settle masalah sembelit dia. You buat dia settle masalah penyakit dia. Pergi tolong dia, gembirakan orang. Okay? So contoh, kalau contoh you ada perniagaan. Okay. Kalau perniagaan you tu tidak memberi kesan positif, tidak memberi inspirasi pada orang, tak bagi impact pada orang, bermakna you tidak cukup memberi manfaat kepada orang. Sebab tu Kak cakap, korang semua kena jadi speaker. Korang semua kena menonjol ke depan. Korang semua kena buat sharing. Sebab orang yang
menggembirakan orang lain ni adalah orang yang banyak buat sharing. Sebab dia takkan tahu sharing dia tu sebenarnya boleh buat orang terinspirasi, orang dapat idea. Jadi orang happy dengan you punya sharing. Nampak tak? Sebab tu kita selalu tekankan, buat sharing, angkat tangan tepayaki. Sebab orang macam ni dia akan happy tau. Orang yang buat sharing dia akan happy. Orang yang happy macam ni, orang macam ni yang banyak bagi manfaat ke orang lain, dia akan berjaya. Okay? That's why mission you adalah untuk happykan orang. Okay? Nampak tak kat situ? Okay? Dan satu lagi, kalau you tidak ada buat sharing, lama-lama you dah tak ada value. You dah tak diperlukan lagi. Betul tak? Jadi hidup kita kena ada mission. Macam Kak Yus, mission Kak Yus adalah, Kak Yus kata pada Datuk Desmond, Kak Yus nak jadi GRT sebab Kak Yus nak tolong Datuk. Bukan tolong Datuk dalam Malaysia je. Kak Yus nak tolong Datuk sampai ke peringkat dunia. Kak Yus nak bagi Datuk Desmond happy. Kak Yus nak juga Kak Yus happy. Jadi semalam, contoh, macam Kak Yus buat sharing semalam. Kak Yus dah buat ramai orang happy. Kak Yus dah buat Sifu happy. Nampak tak? Bila kita ada mission macam tu, kita akan push diri kita tau. Okay? Alright, so kita pergi M yang ketiga. Okay, M yang ketiga ni adalah apa tau? You wajib kena ada mentor. Kalau you dah ada matlamat, you dah ada mission, dia akan lagi mudah kalau you ada orang yang bagi tunjuk ajar. Okay? Dan Kak Yus nak beritahu, kalau dalam tempoh 3 hari, you tidak belajar dengan orang yang mentor ni, Kak Yus cakap, cahaya akan mula hilang. Kita akan semakin bodoh. Kalau 3 hari tak belajar, you akan jadi bodoh. 3 hari tak belajar, cahaya akan hilang. Okay? So Kak Yus nak bagi tahu satu perumpamaan. Contoh, you nak naik bukit. Okay? Bukit tu you nak naik, Kak Yus nak tanya you mana yang lagi mudah? You naik seorang, ataupun you pergi naik dengan orang yang tak ada pengalaman, ataupun you naik dengan orang yang ada pengalaman, yang dah pernah naik atas, yang dah pernah sampai atas. Mana lagi mudah? Kak Yus tanya you all sekarang. Naik dengan yang ada pengalaman dan juga naik yang dah pernah capai dekat atas. Itu akan lagi mempercepatkan perjalanan you. That's why you kena bersama dengan mentor yang dah capai apa yang you nak capai. And sebagai mentor, you kena push diri you supaya you dah sampai atas. Sebab tu Kak Yus kata, semua orang dalam Forever ni, korang nak mesti at the top. Kita selalu kata, see you at the top because we want you to be at the top. So when you be at the top, you be the best, then only you can help other people. Tapi kalau 5 sisi pun, you tak ada rasa nak buat, memang susah. Kalau you dah capai 5 sisi, you boleh bantu ramai gila orang yang perlukan duit. Okay? Boleh kat situ. Okay, yang seterusnya, kita pergi dekat A. Okay, kita dah ambil M kan? So, A adalah attitude. Attitude ni, dia akan memudahkan lagi untuk you capai impian you. Dia akan menjadi magnet yang sangat kuat. So, apa saja yang you nak capai, dia based on your attitude. Okay. Kalau kita berkawan, kita ni akan attract orang yang macam mana yang kita portray diri kita. Faham tak? Kalau you tunjuk sikap yang negatif, you akan attract orang-orang negatif dalam hidup you. Tapi kalau you tunjukkan sikap positif, you akan attract orang-orang positif dalam hidup you. So sekarang ni dalam Forever Living, you bekerja secara berkumpulan. Betul tak? You ada orang-orang dalam you punya group. So which one you nak attract more? You nak attract orang yang positif ke? You nak attract orang yang negatif? You nak attract orang yang CCTV ke? You nak attract orang yang aktif? You nak attract orang yang buat 5cc ke? Ataupun you nak attract orang yang tak buat 5cc? You nak attract orang yang rajin ke? You nak attract orang yang malas? So whatever orang yang you nak attract, yang you nak, you kena tonjolkan pada diri you terlebih dahulu. So attitude you ni akan menarik jenis orang yang macam mana yang akan bersama dengan you. So as a leader, sangat penting attitude ni. Okay? So you nak tak downline you dapat F2D? Nak tak? You nak tak downline you capai F2D? Pasti nak. You nak tak downline you capai CBN? Nak. You nak tak downline you ada CC besar? Nak tak?
You nak tak downline you selalu masuk kelas? Kalau you nak semua tu, all these things you have to show. That's why recognition is really important. That's why behind the scene punya activity is really important. You kena show. Biarlah orang kata korang menunjuk ke apa ke, leave it. Okay, sebab you ada mission. Okay, so bila you ada attitude yang betul, you akan tarik orang yang sehaluan dengan kita. Kalau sikap ni, dia mainkan peranan yang penting. Kalau dalam family, nak dapat satu keluarga yang bahagia, sikap suami penting. Sikap seorang isteri penting. Sikap anak-anak tu penting. Barulah family tu akan bahagia. So you nampak tak betapa pentingnya sikap. Tak payah nak kata sikap ketua saya. Tak payah nak kata sikap downline kita. Tak payah nak kata sikap sideline kita. Tak payah. Tengok sikap kita sendiri. Sebab if everyone jaga attitude, then the whole group akan berjaya. Stop pointing point to other people. Stop blaming other people. Oh, leader aku macam ni. Oh, sideline macam ni. Downline macam ni. No. Start looking at yourself. Are you portray the right attitude to other people? Okay, boleh tak kat situ? Faham tak? Faham tak? Ya, faham tak so far? Okay? Faham tak so far? Alright. So nampak lepas ni, portray the right attitude. Dalam grup WhatsApp leader masing-masing, you kena jadi orang yang paling aktif. You baik dengan mentor you, downline you pun baik dengan you. Because monkey see, monkey do. You langgar sistem, downline you akan langgar sistem punya. You yang susah. That's why Sifu kata, jangan langgar sistem. Sistem dibuat untuk mudahkan kerja you dalam masa yang jangka, masa yang lama, forever. Kalau leader buat kelas, you pun buat kelas, you langgar sistem dia. Downline you nampak, nanti you buat kelas, downline you langgar you. Siapa susah? You susah. Orang yang ikut sistem takkan susah. Orang yang tak ikut sistem, one day dia akan terciduk. Faham? Terciduk. Okay? Yang seterusnya, G adalah gigih. Gigih ni luar biasa. Okay, gigih ni luar biasa. Tak ramai orang ada benda ni, G ni. Tak ramai orang ada gigih tau. Kalau kita nampak orang tu beria-ria kan, Sophia ambil gambar behind the scene, ambil TikTok, apa semua ambil tolong thank you. Okay. Tak ramai orang dia ada gigih ni. Kalau you nampak orang yang berjaya, orang yang ni, you akan kata, beria-rianya dia tu. Some people, bila dia nampak orang yang beria-ria ni, dia akan nampak in negative way. Some people, dia nampak orang yang beria-ria ni, yang gigih ni, dia akan rasa macam inspired. Dan some people, bila dia nak gigih, dia risau nanti apa orang kata pada dia. But I'm telling you, kalau you ada this G ni, yang ramai orang tak ada, you akan sangat berjaya. Gigih. Apa saja you buat, kena gigih. Walaupun you ada ilmu ke, ada strategi ke, you ada ilmu yang terbaik di dunia. You ada sistem terbaik di dunia. You ada mentor yang terbaik di dunia. Tapi kalau diri sendiri you tidak ada G ni, tak ada gigih ni, you takkan jadi. Okay? Kegigihan untuk buat. So gigih ni sangat-sangat dahsyat. So you just imagine, gigih dengan ada ilmu, gigih dengan ada strategi, gigih dengan ada sistem, Kak Yus cakap, you akan sangat-sangat berjaya. So tengok diri sendiri hari ni. Adakah you ni orang yang beria-ia? Adakah you betul-betul gigih? Kalau tak ada perkataan gigih dalam diri you tu, tak beria-ia tu, tak, Kak Yus cakap, you kena ubah bermula daripada sekarang. You masih ada 8 bulan lagi untuk pecah rekod. Siapa you sebelum ni? Untuk tahun ni. Ada 8 bulan lagi. So tidak terlambat untuk you gigih. Sebab sistem dah ada, mentor dah ada. So now it's about you. Gigih tu kena ada. Okay? Faham tak? Gigih dalam bahasa Inggeris apa benda lah? Gigih dalam bahasa Inggeris apa? Siapa boleh teka? Acha, tolong Kak Yus. Gigih dalam bahasa Inggeris apa? Gigih dalam bahasa Inggeris apa? Courage. Courage, semangat. Courage. Determination, persistent. Determination. Adot tu apa? Persistent, effort. Persistency. Ambil korang. Tapi jawapan banyak persistent. Try hard. Senang. Try hard. Habis mudah, try hard.
Hard work, committed. Lantaklah korang. Nampak tak? Korang faham lah tu. Work hard. Gigih, beria-ria. Pada aku beria-ria lah. Macam poyo gila lah. Lantaklah orang kata kau poyo. Tak apa. Persistent. Aku pun tak tahu. Determination. Rafidah. Excited. This one I like. Excited. Okay, very good. Okay. So, and yang seterusnya. Nekat dan niat. Okay, nekat dan niat ni Kak Is bagi tahu, orang yang nekat ni, dia akan sangat berjaya. Maksud dia, orang yang nekat ni, apa pun jadi mesti kena capai. Regardless of anything, masalah ke, cabaran ke, bagi mampus semua tu, aku kena capai. Nekat ni maksudnya, bila dia dah buat satu decision, aku masuk forever, aku nak kaya, dia akan make sure kan dia kaya. Nampak tak? Orang yang tak ada nekat ni, dia tak kisah. Kaya ke, tak kaya ke, bersyukur. Tak boleh. Kalau you ada nekat, dengan matlamat, dengan attitude, apa semua yang you ada tu, you akan lebih mudah nak capai apa yang you nak capai. Okay? Kadang-kadang Kak Isa beritahu kan, kadang-kadang kalau kita nak capai sesuatu tu, kenapa dia susah? Kenapa dia susah? Sebab sebenarnya Tuhan, dia akan uji dulu. Bila you buat decision, you nak ubah hidup, you nak capai level yang berbeza dalam kehidupan you, Tuhan pasti akan uji you dulu. Okay? Dan matlamat ni bukanlah matlamat benda yang you pernah capai. Matlamat adalah benda yang you tak pernah capai. Jadi, bila benda yang tak pernah capai ni, dia akan susah. Dia akan ada banyak cabaran. So, hanya orang yang betul-betul nekat, yang ada mental yang kuat, okay, yang ada niat yang kuat, orangnya akan lepas. Sebab you akan lalui begitu banyak kesusahan dan cabaran dalam forever. Okay, Kak Is kata buat forever ni akan mudah. Tak. Kak Is bagi tahu buat forever ni memang akan susah untuk permulaan, tapi it's really worth it untuk jangka masa yang panjang. Okay, that's why Kak Is kata nak capai kena ada nekat. Ia tidak mudah. Okay, so kalau you sekarang ni you dah kena buat keputusan. You buat keputusan yang aku nak buat sampai jadi. No turning back. So you kena ada push dalam diri you. So bila you dah berada dalam stage yang you nak nekat, you nak capai, nothing gonna stop you or nothing gonna slow you down. Faham? Orang yang mudah give up ni, semalam Nicholas Burkis cakap apa? Don't give up. Orang yang mudah give up ni, dia tidak ada end. Dia tak ada nekat. Dia tak ada gigih pun. That's why they give up. At the end of the day, hidup akan makin susah. You rasa Nicholas Burkis tu yang lahir daripada keluarga yang sederhana, yang hidup biasa-biasa, kalau dia tak ada gigih, dia tak ada nekat nak ubah hidup dia, adakah dia akan living the best life dalam hidup dia sekarang? Nampak tak? Dengan duit yang dia banyak tu, dia bagi 3 kereta untuk kakak dia. Kakak dia je tahu. Orang lain, nampak tak? Alright, so niat. You kena baiki niat. Abby Liu ada cakap tau, Kak Is join dia punya kelas itu, Abby Liu ada cakap, dalam diri kita ni, semua orang naturally sudah ada niat nak pakai kereta besar, dah ada niat nak pakai baju designer, dah ada niat nak pakai LV, dah ada niat nak jadi glamour, dah ada niat untuk jadi ketua, semua dah ada. Tapi Kak Is nak bagi tahu pada anda semua, tolong kecilkan benda tu. Tolong kecilkan niat you untuk glamour, jadi kaya, untuk famous, untuk pakai kereta mahal, untuk apa tu, untuk dapat rumah mewah. Yang itu boleh, tapi tolong kecilkan sikit. Yang you kena besarkan niat you adalah, aku masuk forever, aku nak tolong orang yang susah, aku nak tolong orang yang sakit, aku masuk forever ni, aku nak buat orang lain kaya, aku nak buat orang lain happy. Benda-benda ni yang you kena besarkan, niat you. Tuhan bersama dengan niat you. Kalau niat you yang nampak you macam nak bagi lebih pada orang lain daripada diri sendiri, Tuhan akan tolong you. Tapi kalau niat you masuk forever, aku nak rumah besar, aku nak kereta besar, aku nak semua besar-besar. Okay? Itu yang utama untuk diri you. You cuma nampak untuk diri you je. Aku. So Tuhan nak bagi pun macam, ya, faham tak? Tapi kalau you niat you, aku masuk forever, aku nak tolong mak. Aku masuk forever, aku tolong adik-adik. Aku nak masuk forever supaya tak ada orang miskin kat taman aku ni. Aku nak masuk forever biar dunia ni semua orang senang-senang. Aku nak masuk forever ni biar orang yang sakit sihat.
I'm telling you, Tuhan hantar orang tu pada you. You tak cari. Tapi Tuhan tahu niat you, dia pergi hantar. Faham? Orang sakit hantar kat you. Orang miskin hantar dekat you. Untuk you hidup. Untuk you bahagia. Untuk you tolong diorang. Percaya cakap Kak Yus, dengan you membuatkan impian orang lain tercapai, impian you akan tercapai. So tolong kecilkan niat you nak kereta besar, nak rumah besar, nak duit pekepok-kepok. Yang itu kecilkan, tolong kecilkan. Tapi besarkan niat untuk to help more people. Nampak tak? Nampak tak kat sini? Okay? Alright, lepas tu yang ni E. E adalah ilmu. Okay, ilmu ni bukan ilmu. Kalau ilmu, I-L-M-U. Ilmu adalah berkaitan dengan knowledge. Tapi bila ejaan dia ilmu, E-L-M-U, bermaksud kalau you nak berjaya, you nak mudah tarik impian you supaya impian semakin dekat. You ni macam menarik everything dalam kehidupan you. You jadi magnet. You perlu ada ilmu. Okay. Ilmu ni sangat penting kerana ilmu ni adalah satu ilmu yang memahami emosi. Faham tak? Ilmu adalah berkaitan dengan emosi. So, banyak benda yang menghalang kita adalah ilmu dekat otak tak ada dan juga ilmu, emosi dekat hati kita tak ada. Mungkin ada setengah orang ilmu boleh cari, knowledge. Dia boleh belajar, masuk kelas, ilmu ada. Tapi kalau dekat hati dia, ilmu dia, emosi dia tak ada, tak jadi. Emosi dia ada dua. Satu emosi yang baik, emosi tak baik. Kalau dalam perniagaan you ada letak emosi. You beria-ia. You ada macam feeling connected dengan business you akan sangat mudah berjaya. Tapi kalau dalam perniagaan you letak emosi yang salah, orang reject you down. Orang tak mau dengar, you nak marah. Orang tak beli, you marah. Ini emosi yang tak bagus. That's why you must have the right ilmu dekat sini. Banyak kali kita nak capai, apa-apa kita nak capai, tapi you tak tahu macam mana nak capai sebab ilmu dekat hati tu, ilmu ni tak ada. Okay? Sebab dalam hati you ada salah satu yang kita panggil was-was. Ini satu emosi juga. Emosi yang membuatkan you was-was. You ragu-ragu. Okay? Emosi yang tak betul juga adalah apa? Emosi ego you. Tak nak belajar. Spektikal. So benda-benda ni akan halang you punya kejayaan. So ilmu adalah apa yang you nak capai. Kalau ilmu adalah kenapa you nak capai. That's why bila you buat forever ni, kita selalu tanya, kenapa forever ni sangat penting pada you? So kat sini kita akan sentuh you punya big why. Ini yang akan mainkan emosi you. So bila you punya big why besar, big why you kuat, barulah you ada satu desire untuk buat sampai jadi. Baru nekat tu datang. Bila rasa down, bila rasa macam lost, ingat balik emosi. Apa yang membawa you ke forever? Apa emosi yang membawa you ke forever? Dah tak nak dah tengok mak ayah susah. Dah tak nak tengok dah anak-anak susah. Dah tak nak tengok dah suami kerja pagi balik malam, kadang-kadang tak balik. Dah tak nak dah hidup, duit tak ada. So itu semua emosi-emosi yang akan buatkan you keep on going. Okay? So far alright? So T, M-A-G-N-E-T. Okay, so this is the last one. Okay? So T adalah tindakan dan juga takwa. Okay, tindakan ni bukan sekadar tindakan, tetapi tindakan ni bermaksud tindakan yang luar biasa. Okay, luar biasa. Sebab semua orang boleh buat tindakan. Ada orang buat tindakan sehabis baik. Ada orang buat tindakan ala-ala saja. Ada orang dia buat tindakan ikut mood. Tapi orang yang berjaya adalah orang yang buat tindakan yang luar biasa dan tindakan yang konsisten. Dan benda ni sangat gila. That's why I'm telling you, kalau you nak berjaya, you kena jadi gila-gila. Gila-gila, buat action, buat action, buat action. So, orang yang berjaya ni kita boleh kira tak? GLT dalam Malaysia ada berapa? 4 orang. Kenapa tak boleh 100 orang? Kenapa tak boleh 200 orang? Nampak tak? Pasti akan ada perbezaan tindakan orang yang berjaya ni dengan tindakan orang yang belum capai tahap tu lagi. That's why kalau kita dah nampak, kita kena perhatikan apa tindakan orang yang berjaya tu, itu yang kita panggil success habit yang kita kena ikut.
Okay? So, Kak Is nak beritahu, kadang-kadang you tengok you tengok Dato' Desmond. Dia sangat berjaya. Kak Is nak tanya you all. Adakah disebabkan fizikal dia berbeza daripada kita? Dato' Desmond ada 2 mata, betul? 1 hidung, 2 telinga, 2 tangan, 2 kaki. Sama tak dengan kita semua? Sama tak dengan kita semua? Kak Is tanya you all semua, sama tak? Sama kan? Semua orang sama. Kadang-kadang kita tengok contoh macam Nur Izzati. Nur Izzati ada kat sini. Nur Izzati, income 39,000. Kalau you tengok fizikal dia, kecil je. Fizikal nampak biasa saja. Tapi tindakan dia tu yang luar biasa. That's why tindakan dia yang luar biasa tu, tindakan yang kita panggil dia sanggup. Sanggup hadap, sanggup buat apa sahaja. Dia sanggup bertindak luar biasa. Orang bangun lambat, dia bangun awal. Orang malas, dia rajin. Orang tidur, dia bangun. Orang tak buat, dia buat. That's why dia sangat-sangat berjaya. Okay? So yang seterusnya adalah takwa. Okay, takwa ni dia kalau dalam musim, kalau you nak buat satu, you kena berserah kepada Tuhan. Takwa, tawakal. Okay? You nak buat satu, you kena, you kena ada takwa dan juga tawakal. Tawakal tu sekali lah. Apa-apa yang you buat, you kena berserah pada Tuhan. Dapat ke, tak dapat ke, berserah pada Tuhan. After all your hard work, after all your usaha, at the end of the day, ya Allah Tuhanku, aku serah segala urusan aku, penjagaan aku kepadamu. Nampak tak? Bila kita jadi manusia yang berserah pada Tuhan, Tuhan tahu yang kita perlukan dia. Dan Tuhan sangat suka orang yang memerlukan dia. Tuhan tak suka orang yang sombong. Okay? So, yang ni, Kak Is nak just recap hari ni. Benda yang Kak Is nak korang ingat, manusia yang terbaik adalah manusia yang bagi manfaat bagi orang lain. Kalau kita berniaga, adakah perniagaan kita ni bagi kesan positif, bagi inspirasi atau bagi impact bagi orang lain? Okay? Lepas tu, Profesor Mohir disebut, kalau kita tak bahagia, bermakna kita tak cukup menggembirakan orang lain. Okay? So, yang inilah doa-doa yang you kena minta selalu, doa minta ilmu yang bermanfaat. Okay? Alright. Sekarang ni, macam mana aku nak keluar ni? Bang. Escape sini. Ya, bang. Tak jumpa pun saya. Kau nampak Kak Is lagi tak? Kau nampak tak Kak Is lagi? Oh. 40 tahun aku buat Zoom, 40 tahun aku tak ingat. Okay, so macam mana you rasa sharing hari ni? Okay, Kak Is nak bagi tahu sharing hari ni memang unexpected because sharing hari ni sepatutnya Kak Is ulang balik, sepatutnya bukan Kak Yus. Sepatutnya orang lain, okay, tapi tiba-tiba speaker tak dapat dihubungi, jadi Kak Yus tak nak mengecewakan orang lain. So Kak Yus kata tak apalah Kak Yus buat dengan tudung kemek-kemek, dengan baru mandi kan. Dengan sepatutnya Kak Yus tolong orang packing barang, tapi tak apa. Di sebalik ujian ada rahmat besar Tuhan nak bagi. Okay, so you all dapat sesuatu hari ni. Kak Yus harap apa yang Kak Yus share hari ni dapat buka mata, dapat bagi semangat, dapat buatkan you jaga yang 8 pintu rezeki, dapat dan you jaga 5 perkara tadi. Dan Kak Yus harap apa yang korang belajar hari ni, tolong teach down to your downline. Boleh tak? Kak Yus minta, kejap lagi dalam grup WhatsApp masing-masing, korang kena jadi orang yang paling gigih, yang cuba recall balik apa yang Kak Yus share. Boleh tak? Bila korang teach down, I'm telling you, downline you terbuka pintu hati spiritual dia kuat, korang ajarlah apa saja, dia mesti boleh buat. Tapi kalau dalaman dia rapuh, dalaman dia lost, dalaman dia lost tau. I'm telling you, a lot of people dalaman dia lost tau. That's why korang kena betulkan dalaman. Fix dia punya dalaman. Then only, baru you boleh pegang dia, pimpin tangan dia, bawa dia menuju ke puncak. Okay? You can try your best untuk bawa dalaman you. Tapi at the end of the day, Tuhan yang tentukan sama ada dia tu ada ke tidak rezeki dalam perniagaan. Tapi kalau you tengok, you dah usaha tapi dia tak ada rezeki, dia tak nak, dia tak mau ikut, itu at that time, that moment adalah masuk tu you gunting dia. Gunting dia, meaning that KIV kan dia. Sebab perniagaan kita ni adalah seperti sepohon pokok. Pokok ni, kalau dia nak tumbuh dengan cantik, akan perlu ada pohon yang gugur. You kena potong pokok tu supaya daun baru tumbuh untuk dapat nutrien yang baru. Sama juga dalam perniagaan you. You, satu pokok ni,
Kalau ada daun yang you biarkan dia tak subur, dia kuning, and you biarkan, pokok daun baru takkan tumbuh. Yang susah diri you. That's why you kena gunting, buang, ketepikan, KIV, and start building up the new people in your business. And remember yesterday, Nicholas ada cakap, business kita adalah berkaitan dengan attracting people. You kena jadi orang yang attractive. Bukan yang pakai cantik, bukan. It's all about your attitude. How you carry yourself, macam mana you bawa diri you, supaya orang ni, dia join forever, dia pilih forever, then why people need to choose you? That's why Kak Yu cakap, di social media, korang kena betul-betul carry out yourself. Okay? Jangan malas di social media, kena selalu menonjol di social media, ambil gambar kena senyum, pakai cantik-cantik, pakai lawa-lawa, tengok cermin senyum. When you look at the mirror, you love yourself, and telling you other people also will love you. Okay? Kak Yu harap sharing Kak Yu sekarang ni akan buat korang happy, akan buat korang rasa macam lapang dada, akan buat korang rasa clear kepala otak korang, okay? Supaya korang kuat untuk berjuang pada bulan ni. Jika bulan lepas tak tercapai impian, jangan merungut. Berapa saja sisi you capai bulan lepas, kalau bulan lepas you dah merungut, minta maaf, minta ampun, kata, ya Allah terima kasih bulan lepas bagi aku 25 sisi. Tapi aku perlukan 50 sisi. Bulan ni kau tolong aku dapat 50 sisi. Tak apa, cover balik. Okay, cover balik, minta balik dengan Tuhan. Okay, ingat, kita tak ada siapa-siapa tanpa Tuhan. Apa saja agama kita, okay? So, Kak Yu harap kita semua terus bersatu padu, kita semua terus sayang each other, kita terus tolong each other, okay? And I know, korang bukan saja perlukan ilmu, tapi korang perlukan semangat. Mungkin ini adalah bahagian Kak Yu dalam BOI untuk bagi korang semangat. Okay, sebab untuk strategi, wah kita dah ramai dah. Tak? Kita dah ramai yang pandai strategi semua. Tapi kita nak sekarang ni ramai juga dalam BUI yang pandai bagi motivasi. Tahun ni kan tahun meroket kan? Tahun meroket. Sifu nak 100 orang CBM. So, Cha, you ada group you. Berapa orang you nak bagi Sifu? Fiona dalam group you. Berapa orang you nak bagi Sifu? Yuslida, you ada berapa orang you nak bagi pada Sifu? Apa-apa kita buat sebab kita sayang pada mentor kita. Okay? So, Kak Yu harap korang hari ni korang nak kena ada perasaan sangat sayang pada mentor korang. Aku nak hadiahkan kejayaan pada mentor aku. Mentor you bukan nak hadiah tu tak nak. Hadiah yang terbaik seorang anak murid boleh bagi adalah dengan bagi kejayaan. But if you really love your mentor, korang feel connected dengan dia, korang sayang sangat dengan dia, Kak Yu cakap kejayaan akan lagi mudah datang kat korang. Sebab korang nak bagi kejayaan kepada dia. Tapi at the end of the day, siapa yang happy? You yang happy. You yang CBM, you yang GLT. Ada, I dapat duit you. I tak dapat, betul tak? Kak Yati dapat 20,000. Ada, you sambil, Kak, bagi Kak. Tak ada, akak yang dapat. Nampak tak? Tapi kenapa? You nak capai CBM sebab aku nak bagi pada you tu, satu CBM. Nampak tak? You bukannya aku nak jadi CBM sebab aku nak dapat duit sekian. Tapi you nak jadi CBM sebab untuk orang lain. Nampak tak? Kak Yus nak jadi GLT sebab nak tolong Datuk. Tengok apa Tuhan bagi. Bagi Kak Yus GLT. Faham tak? Ini orang panggil the power of pure love. Pure love. Love yang tak dibuat-buat. Love yang bukan bersebab. Love yang bukan bila you perlukan baru you nak love. Once you dah dapat, you benci orang tu. That's not love. Okay? Boleh tak semua? Cinta sayang yang tanpa syarat. Yang tanpa sebab. Sebab ada orang, bila dia perlukan, dia sayang. Tapi bila dia dapat, dia sombong. This is not pure love. Okay? Boleh? So, Kak Yus harap hari ni korang dapat something. Kak Yus minta maaf kalau ada kurang apa-apa hari ni because I am not ready for this class. Cobaan. I'm not ready to for this class, but I hope that you got something today, value yang you bawa balik untuk you meneruskan perjuangan pada bulan ini. Kak Yus doakan anda semua bulan ni pecah rekod. Okay? Kena pecah rekod. Okay. So, boleh tak unmute semua ramai-ramai? Reki Mara, where are you? Reki Mara. Aku nampak Reki tadi kat luar tau. Reki Mara, where are you? Reki Mara. Ada. Mana Reki? Okay. Jom. Semua boleh unmute. Okay. Kita boleh unmute dan kita sama-sama menyanyikan lagu
Boleh tak? Kita nyanyi kalau sama. Okey, Ray. Boleh. Okay, macam mana? Dia Boleh Kak Yus. start dia macam mana, Ray? Apa tanya dia? Oleh. Oi, laju dia. Kita menang, kita juara. Sabar kejap. Aku mute semua orang kecuali Ray dulu. Ray. Aku mute dulu semua orang. Ray, you unmute dulu. Yang lain stop dulu Kita nak suruh Ray nyanyi dulu satu kali. Lepas tu baru korang ikut. Biar dia nyanyi sampai habis. Boleh tak? Boleh tak semua? Boleh. Sebab nak bagi korang betul-betul rasa secara live suara dia ni. Suara yang penuh dengan lemak merdu. Tapi kan suara dia ni penuh dengan desire. Faham tak? Suara Ray ni dia penuh dengan desire. Keinginan. Bila Kak Yus tulis lirik, Kak Yus ada desire. Kak Yus jumpa dengan orang yang suara ada desire. So Ray, boleh tak you menyanyi? Kak Yus sebenarnya, Kak Yus suka lagu yang lebarkanlah sayapmu wahai helang. Boleh tak Ray? Kan kau lupa lirik Ray? Unmute lah Ray. La haula la quwata illa billah. Dia duk cakap. Sorry. Lawa lah suara JLT. Okay. Sedap suara aku ke? First time orang cakap suara sedap. I see. Okay, lebarkanlah sayapmu wahai helang. Okay, yang ni kita dengar Ray nyanyi. Tapi yang next lagu adalah korang semua nyanyi. Boleh tak semua? Okay, right. 1, 2, 3. Lebarkanlah sayapmu wahai helang, kerana kaulah juara dunia. Usah gentar pada rintangan, karena kaulah kebanggaan Malaysia. Betul? Dekatkanlah semangatmu. Dekatkanlah semangatmu demi keluarga yang tercinta. Mereka menanti setiap kejayaanmu. Jadi pulanglah sebagai jalan, karena kau juara dunia. Rich BOI berpisah tiada. Okay, so ramai-ramai lagu yang pendek pula. Boleh unmute sebut ramai-ramai. Okay. Boleh. Okay. Comel. Backup belakang. 1. Boleh. Thank you Kak Yus. Thank you so much. Thank you Kak Yus. Thank you Kak Yus. Thank you Ray. Semangat. Thank you everyone. Meroket kita tahun ni. Kami suara Thank you Sharita. Bye. Bye Kak Yus. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Bye. Bye.